Okay guys, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Video ni saya buat macam satu introduction lah, macam mana kita nak start analysis dan sebagainya. Okay, so dekat sebelah kiri ni ada market watch yang mana tersenarainya pair-pair yang ada dekat sini keseluruhannya. Okay, dan saya prefer orang-orang yang baru ni dia trade major pair sahaja. Okay, fokus on major pair dulu. Okay, so apa dia major pair? Euro USD, GU, AUD USD, kemudian USD JPY, kemudian USD CHF dan NZD USD. Okay, so yang atas ni, yang atas ni yang saya sebutkan tadi merupakan major pair lah. Okay, baik. So sekarang ni nak start analysis. Okay, macam mana nak pilih pair yang menarik, macam mana yang nampak gaya ada harapan dan sebagainya. Okay. Okay, so kita tengok satu-satu. Ni dah makin tinggi dah USD JPY. So saya akan elakkan. Kalau kata yang macam ni saya elakkan lah. Okay. Okay, yang ni pula nampak gayanya dia dah crossover sini. So ada kemungkinan dia akan pergi sini pun tak nak juga. NZD USD pula. Okay, dia sangkut kat sini. Besar kemungkinan lepas ni dia akan terjun ke bawah. Okay, nantilah akan ada explanation lagi. Okay, so yang ni tak cantik. So USD CAD tak cantik. Sekejap kita bawa keluar satu-satu. Okay, kita bawa keluar satu-satu. Dan kita akan bincangkan. Okay, UCAD ni kita tarik hujung sekali. EU. Okay, time frame monthly. Okay, kita tukar time frame dulu. Okay, kita set up dulu. Okay, saya zoom in bagi habis dan saya saya zoom out bagi habis dan saya zoom in sekali. Kadang-kadang orang tanya macam mana nak tengok, ni kita tunjuk habis lah. Oh, sorry. Last one, NZD USD. Okay, done. Okay, done. Baik. So Euro USD. Okay, nampak gayanya dia dalam keadaan menaik, mendaki sekarang ni. Okay, kalau saya nak ambil permulaan kepada point ni tadi, mana yang saya nak ambil, saya akan ambil yang ni. Okay, kalau Euro USD lah. Kalau GBP USD pula, mana yang saya akan ambil, saya akan ambil yang ini. Kalau AUD USD pula, yang mana yang saya akan ambil, saya akan ambil yang ni. Kalau USD JPY pula, mana yang saya akan ambil, saya akan ambil yang ini. Okay. Kalau USD CHF, okay. Kalau USD CHF, dekat mana yang saya akan ambil sebagai permulaan kepada struktur yang bawah ni. Kalau NZD USD pula, dekat mana saya akan ambil yang ini. Kalau USD CAD pula, dekat mana? Dekat sini. Okay, baik. So sekarang ni aim. Apa yang sedang berlaku? Okay, saya punya aim pula. Yang ni dalam keadaan menurun ke bawah. Okay, yang ini. Yang ini pula, yang ni yang kita sebut sebagai current structure, previous structure dan sebagainya. Dalam BADA, kita ada pelbagai jenis structure. Kebiasaannya, saya suka tekankan dua structure lah, current dengan previous structure. Okay, so yang ni berada di dalam keadaan yang mendaki. Okay, yang ni mendaki. Uptrend, USD CHF pun sama juga, yang ni dalam keadaan mendaki ke atas. Okay, NZD USD sekarang ni dia terjun ke bawah.
Dan USD CAD pun sama juga, sekarang ni sedang terjun ke bawah. Okay. Okay. Baik. So sekarang ni kita nak buat selection pair mana yang paling cantik, yang paling best, yang paling low risk, yang paling berpotensi untuk kita entry. Okay. Ya. Dah nampak lah tadi tu. Agak-agak pair mana yang saya nak pilih. Agak-agak korang. Okay. Jom kita tengok. Kita start dengan Euro USD dulu Kalau kita perhatikan Euro USD ni, sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 peak. Tapi saya tak peduli 4 peak tu, lantakkan dia. Kita ambil dekat sini sahaja. Okay. Kemudiannya, okay, untuk structure yang ni. Okay, untuk structure yang bawah ni. Saya akan start daripada atas ni, maknanya saya akan ambil yang ni lah. Okay. Video ni akan jadi panjang, akan jadi sangat-sangat lama. Sebabnya saya akan buat satu persatu, step by step untuk setiap pair. Okay. Kita ada 7 pair. So 7 pair lah yang saya akan analisis nanti. This is how do I start my analysis, macam mana saya pilih dan sebagainya. Okay. Baik. So ni dia. Okay, structure yang ada. Most probably dia akan naik ke atas, insyaAllah. Okay. Ini merupakan level yang masih lagi belum berlaku retracement. So dekat sini besar kemungkinan akan berlaku pullback dekat sini. Dekat atas ni. Might be saya akan asingkan video. Kalau sekarang ni untuk Euro USD. So saya hanya fokus on Euro USD sahaja. Dan saya akan tamatkan video ni. Ada kemungkinan saya akan buat macam tu. Bergantunglah tengok keadaan macam mana. Sebab saya malas buat recording sekarang ni pasal dia memakan masa. Saya tak suka. Lama nak tunggu dia rendering apa semua tu. Dan nak upload pula dalam YouTube. Malas. Kerja tu renyah. Sebab tu yang lama juga yang saya tak upload tu. Okay. Baik. So sekarang ni kita boleh nampak ada perbezaan. Antara SBR ni ada perbezaan. Ada yang saya buat double pixel, ada yang buat triple pixel. Dan triple pixel ini juga dia mempunyai peranan yang berbeza. Okay. Yang ini dikenali merupakan satu point of pullback. Potential point of pullback. Potential point of pullback. Yes, ini dia. Okay. Dan yang ini pula merupakan potential point of retracement. Dia berbeza, dia tak sama. Okay. Macam mana yang dikatakan pullback tu tadi, contoh dia naik sampai atas ni. Okay. Dan seterusnya bila mana dia dah sampai dekat atas ni, dia akan menyambung terjunan ke bawah. Gitu. Okay. Supposed to be, kalau dia nak sambung trend tu, confirmationnya dia kena buat kedudukan yang lebih rendah daripada support ni lah. Okay. So ni dia untuk Euro USD. Makna kata apa? Kita target dia mendaki naik dulu. Okay. As for now, saya target dia mendaki naik dulu untuk Euro USD. Okay. Yang ni merupakan time frame monthly. Okay. Weekly pula. Baru tadi monthly bang. Ni weekly pula. Sebab tu saya kata might be saya akan asingkan video ni. Okay. Dan kalau kita nak fokuskan struktur yang sekarang ni pula. Okay. Kalau kata kita tengok dekat sini, Euro USD dia ada dua peak. Okay. Peak yang pertama, peak yang kedua. Baik. Bila mana kita tengok ada dua puncak ni tadi. Okay. Saya ambil yang ni lah. Yang paling tinggi yang ni. Okay. Candle 27 hari bulan 12. Okay. Dan dia turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas dan sebagainya. Baik. Sekarang ni ada satu SBR kat sini. SBR ni biasanya saya akan kenal dia dengan nama anchor. Sebagai satu penahan supaya harga tidak boleh menembusi lebih tinggi daripada kedudukan high ni tadi. Okay. Tapi dalam kes ni kita boleh nampak yang mana candle ni 23 hari bulan 5 telah membatalkan kedudukan SBR yang berada di sini. Okay, 20 hari bulan 12 ni tadi. So, saya tak nak pakai peak ni sebab peak ni dah tak kuat. Dia dah tak solid, dia dah tak tough.
Okey. Baik. So sekarang ni saya turun ke bawah. Okey. Visualization saya ubah. Kena ingat yang ni floating yang saya tarik ni nama dia floating. Baik. Yang ni pula. Yang ni kita zoom in sikit. Okey. Bila kita tarik kat bawah ni, nampak tak? Yang ni membatalkan dia dan sebagainya. Ada candle-candle yang membatalkan dia. Tarik lagi kat sini pula. Tarik lagi bawah. Okey. Kalau dekat sini pun sama, yang ni membatalkan dia. So, tarik yang ni pula. Okey. Kita tengok yang ni. Ini candle yang membatalkan dia. Yang ni candle yang membatalkan dia. Candle ni. Okey. Diikuti oleh candle yang ini. Kalau candle ni tentu-tentunya dibatalkan oleh yang inilah. SBR dia. Okey. So, kita tarik turun lebih rendah ke sini. Okey, baik. So, itu satu level. Okey, kita ada high, kita ada low. Ini merupakan puncak untuk lower high. Baik. Dan kita tengok yang ni pula. Okey, yang ni pula. Okey. Kalau kata susah nak confirmkan sama ada dia batal ataupun tidak, caranya buat begini. 115,708. Okey. Kita tengok close price ni 115,660. Yang tadi trend line ni trend line ni berapa? 708. Dia punya close price untuk candle ni 660. So tak kenalah. Okey. SBR ni lebih tinggi, maknanya dia tak batal lagi. Dia tak batal tapi dia telah pun berlaku retracement. Makanya selesai dekat situ. Okey. Dan kita boleh ambil yang ni, kita buat kat ni, dan yang ini akan jadi new lower high. Yang ni lower low. Dia dikira counted Baik, so sini SBR yang membatalkan candle yang ini, kita turun lagi rendah. Ni SBR dia dekat sini, yang membatal dia di candle yang ini. So, kita pergi kat sini pula, kita tengok. Ni SBR dia, tak ada pembatalan. Sebaliknya kita nampak dekat sini dah berlaku retracement. Okay. So tarik lagi ke bawah. Okay. Dan tarik tak kat sini. Yang ni cantik lah. Memang tidak berlaku retracement langsung lah. Okay. Baik. So sekarang ni saya combinekan wave ni tadi. Okay. Sekejap Kita bubuh warna biru pula. So, merah major wave. Biru dia punya minor wave. Ataupun retracement dia. Okay. Dan yang ni naik ke atas. Sebab apa yang ni yang paling tinggi. Kemudian tarik yang ni turun ke bawah. Expectationnya akan berlaku retracement di mana? Retracement expected akan berlaku di sini. Kenapa sini? Ini merupakan SBR yang masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Baik. Sekarang ni kita akan semak potensi berlakunya pullback ataupun retracement. Retracement ni yang terdekat dengan current price lah. Okay, so sekarang kita update satu-satu. Ni weekly. Okay, nampak marking tu memang saya bubuh berhampiran dengan memang ngam-ngam soy dengan kedudukan period separator. Itu saya punya format marking lah. Okay. So yang ni pula. Okay, yang ni dia dah berlaku retracement kat sini sebab ada shadow warna biru yang telah pun menyentuh line tersebut. Okay. Okay, last one yang paling bawah ni. Okay. So dekat sini. Tu dia. Okay. Baik. Sekarang kita akan semak. Okay. Level-level yang. Okay. Potential point of pullback. Dekat mana? Dekat sini. Ni dia. Okay. Yang ni monthly. Yang ni okay. Potential point of retracement kat sini. Tu dia. Selesai. Okay. Okay. Yang ni dah batal. Yang ni bersusun kau. Kat sini. Saya ambil yang paling belakang sekali. Okay.
Okey, sekarang ni saya tanda untuk weekly. So, saya tanda daripada M1 sampai weekly. Okey. Okey. Ada dua SBR dekat sini. So, saya pakai 2 pixel. Ni kerja orang malas lah ni. Make sure korang dah betul-betul faham baru korang jadi malas macam saya lah. 1, 2, sorry. Yang ni dah batal. Okay, candle ni batalkan dia. So, 1 dan 2. 1 yang ni, 1 yang ni. Okay, so 2 SBR. So, saya buat double pixel. Okay. Settle. Yang ni dah selesai. Dan kita turun dekat time frame daily pula. Okay. Daily. Kalau weekly, saya ambil dekat atas ni. Ni kalau weekly. Jom kita tengok dekat daily. Tu dia. Atas tu Okay. Jauh sangat. Saya tak nak jauh-jauh. Penat. Letih nak buat plotting. Kita shortcutkan dia. Kita jadilah seorang pemalas. Jadi orang yang pemalas. Pemalas. Sekejap Okay. Ni dah batal. Ni dah berlaku retracement. Okay. Okay. So saya ambil pada sini lah. Ni kerja orang malas ni. Okay, dia turun kat sini. Okay. Awal-awal dah didedahkan dengan benda yang tak elok. Nasib korang lah. Okay. Okay. Actually, atas kefahaman korang, macam mana korang nak tarik wave tu, start daripada mana, point daripada mana dan ke mana. Okay. Wave ni sebenarnya, SBR ni sebenarnya dia dah berlaku retracement dah. Sebenarnya. Okay. Kat sini dia dah berlaku retracement. Kat sini. Warna merah. Okay, done. Okay. Yang ni dia dah berlaku retracement. Okay, so tak ada sebab kalau based on this structure yang dia akan meningkat naik lagi ke atas lah. Okay. In between yang ni dah tak ada sebab lah sebenarnya. Okay. Sekejap Okay, structure. Kita tengok current structure. Sebab dekat sini ada current structure. Pinjam yang ni. Okay. Yang ni batal. Yang ni ngam. Okay. Yang ni ngam. Okay. So, tarik yang ni. Okay. Yang ni warna merah. Kemudian yang ni pula akan jadi, macam ni. Supposed to be like that lah. Okay. Okay. Yang ni turun kat sini. Okay. So, yang ni belum berlaku retracement. Yang ni sedang berlaku retracement dia. Okay. Kat sini. Okay. Yang ni kita buat warna biru. Sedang berlaku sekarang ni. Okay. Yang ni pula kita buat triple pixel. Sebab ini merupakan potential point of pullback kat sini. Oh, sekejap. Yang ni tak batal. Sorry. Oh, sorry. Bila saya tarik macam tu baru saya perasan dia tak batal. Okay. Okay. So, dekat sini. Okay. Yang ni retracement dah jadi kat bawah ni. Okay, selesai. Nampak? RBS warna biru, shadow warna merah, hit on the price. So, retracement telah pun berlaku. Potential point of pullback. Dekat mana? Dekat RBS ni. Okay. Makna kata ada kemungkinan besar yang price akan terjun ke bawah sini. Okay. Dan baru dia akan meneruskan kenaikan ke atas. Bawah ni low, high, higher low, higher low, higher low dan seterusnya. Aku malas nak tulis dia punya ni. So, lantak korang lah. Okay. Disebabkan sekarang ni
saya nampak yang Euro USD potentially dia akan ke bawah dulu, okay, untuk time frame daily. So saya tak nak buat aim yang kat atas ni dulu. Kita nak kena tengok dulu market reaction untuk yang ni macam mana dulu, okay. So kita turun dekat time frame H4. Ni daily punya ni. Okay. Sebab tu penting untuk kita panggil apa tu? Sort mengikut time frame. Sangat-sangat penting. Kalau tidak, nanti chart akan berserabut. Okay. Oh, saya terlepas satu benda kat sini. Okay. Nak kena buat jugalah. Tak boleh. Okay, kejap. So dekat sini low, yang mana saya akan tulis warna merah. Oh, sorry. Saya akan tulis warna biru. Okay. Ini merupakan point permulaan untuk uptrend. Okay. Yang ni merupakan high. Okay, dekat sini. Bawah ni higher low. Terpaksa buat sebab saya nak tunjukkan the difference in between previous structure dengan current structure. Okay. So sini higher high, sini higher low, sini higher high, sini higher low, sini higher high. Supposed to be higher low berlaku di sini, potentialnya dekat situ ataupun dekat sini. Okay. Sebab tu saya buat dua line ni. Okay. Dua line ni saya panjangkan sikit macam ni. Okay. Ini line yang pertama, ini line yang kedua. InsyaAllah selepas daripada tu akan berlaku kenaikan insyaAllah. Pemantauan daripada masa ke semasa tu penting lah. Kita nak tengok break ke, valid ke, apa ke, perubahan struktur dan sebagainya. Okey, lupa lagi. Sekejap, sorry. Okey. Yang atas ni nak kena buat juga. Sekejap Itulah nasiblah korang dapat cikgu malas macam ni. Okey. Ni warna merah. Okay. Yang ni high dekat atas ni. Sini. Padam dulu yang ni. High low, lower high. Okay, lower high kat sini. Lower high warna merah sebab dia downtrend Sebab tu saya warnakan dia dengan warna merah. So sini lower low dan akhirnya berlaku perubahan trend. Okey. Ya, Kang ada pula yang keliru. Saya padam dulu. Okey, baik. Okey, now. Ini merupakan current structure. Ini merupakan current structure. Ini dia. Start daripada low sampai ke high. Okey. Ini merupakan previous structure. Okey, ini merupakan previous structure. Formula dia, previous structure dengan current structure ni haruslah daripada trend yang berbeza. Kalau current structure uptrend, previous structure kena downtrend. Kalau current structure downtrend, previous structure kena uptrend. Okey. Okey, dan kita tukar. Ini point yang saya nak tekankan untuk daily ni. Okey. Dan kita tukar ke H4. Okay, H4 ni clearly nampak. Okay. So saya start daripada bawah ni lah. Kalau tak nak start daripada bawah pun tak apa. Tak ada masalah. Dah main dengan cara pemalas macam ni. Contoh lah, saya tunjuk contoh. Kita aim dia turun sampai bawah ni. Potential point of pullback is here. Okay. The price is 1.05.835. Okay. Makna kata yang ni lah. Kalau tak silap saya yang ni lah. Sekejap. Check balik. 845. Sekejap Yelah. Yang tu lah. Okay. Baik. So kalau kata korang ni jenis yang malas. Macam saya. Contohnya. Okay. Saya akan ambil just start pada sini je. Pasal apa? Kita nak aim dia turun ke sini. Okay. Saya aim sekarang ni dia turun ke sini. Ke bawah ni. Okay. Saya aim dia turun ke sini. So saya akan buat point uptrend ni. Point uptrend menaik ni. Saya akan start daripada sini je lah. Okay. Uptrend warna biru. Kena ikut lah spek dia.
Takut nanti keliru pula student. Okay. So, saya tak ambil pada bawah ni. Saya ambil kat sini je. Kalau dia turun lagi bawah, Alhamdulillah. Pasal apa? Takkan downtrend kau nak entry buy kot. Kan? Downtrend kau entry sell lah. Lepas tu lock profit tu biarlah dia. Tengok pula dekat sini apa yang ada. Pelan-pelan lah. Man-man. Satu-satu. Baik. Saya start pada bawah ni. Saya start pada bawah ni. Naik sampai atas ni. Okay, sini H4. Kena ingat kalau plotting saya pakai triple pixel. Dan visualization pula saya hanya pakai untuk time frame itu sahaja. Okay. Kalau kata untuk plotting. Ini nama dia plotting yang saya buat sekarang ni. Yang RBS SBR ni nama dia apa nama? Nama dia marking. Okay, kejap. Okay, yang ni naik sampai sini, naik sampai sini. Yang ni dah batal. Okay, yang ni dah batal. So, yang ni tak boleh jadi point. Okay, Allah. Okay, yang ni tak boleh jadi point. Saya padamkan dia. Okay, straight away dia turun sampai sini. Gitu. Okay, cun. Baik. So, sekarang ni kita ambil wave yang menurun pula. Okay. Saya buat dia warna merah. Okay, done. So, where is the point of pullback? Where is the point of retracement? Okay. Kalau kita perhatikan sekarang ni, sebenarnya walaupun kita nampak structure tu dah berlaku banyak. Dah berlaku berkali-kali. Macam contoh, low, high, higher, low, higher, high, higher, low. Ini actually retracement. Okay, naik balik, turun balik. Sekarang ni, dia dah jadi, sepatutnya dia dah jadi pullback. Tapi bila dia dah batalkan yang ni, dia masih lagi kekal sebagai retracement. Dan market terus mendaki. Okay, low, high, higher, low. Okay, supposed to be dia retrace kat sini. Pun tak retrace juga, sebaliknya dia terus mendaki ke atas. Okay, nampak tak macam mana market buat dia punya game dia kat situ. Okay, so this is the price yang mana saya aim dia akan berlaku retracement kat sini. Okay, ni dia retracement. Alamak, macam mana boleh hilang? Sekejap. Akulah menatang ni pun. Monthly. Oh, bawah sekali kot. Yelah. Okay. Wow. Okay. So, targetnya retracement. Potential point of retracement kat sini. Okay. Potential point of retracement dekat sini. Tu dia. Okay. Sini. H4. Selesai. So, this is the current structure ke previous structure? Kita kena tengok pula dekat sini. Ni dia. Okay. Ni something yang menarik happening here. Okay. There is something yang interesting happen here. Okay. Sekejap Okay. Okay. Baik. Sini SBR, atas ni SBR. Nak ambil yang mana? Wallahualam, saya pun tak tahu. Terus terang saya cakap. Okay, yang ni nak plot dia turun sampai mana dan dia naik balik turun sampai mana, saya pun tak tahu. Terus terang saya cakap. Okay. Bila tak ada idea, jangan buat-buat kau reti, jangan buat-buat kau pandai, jangan buat-buat kau tahu. Kalau kau tak sure, kau turun time frame yang lagi rendah. Okay. Simple je. Jangan sebab kau nak tunjuk hero, kau boleh analisis ke apa ke, engkau mereka pula tempat mana dia nak terjun, dia nak turun kan. Jangan. Baik. Sekarang ni guys, apa yang saya nak kongsikan dekat sini, might be ada yang akan kata, oh cikgu, ini current structure, yang ni pula previous structure. Betul kan? Jawapan saya salah. Pasal apa? Kedua-dua ini merupakan current structure. Yang ini minor, yang ini major. Berlakunya yang ini disebabkan dia nak completekan retracement yang masih lagi belum berlaku untuk structure uptrend. Okay? Kalau kita pandang daripada sudut yang besar, actually
ni uptrend. Ni uptrend. This is the previous structure yang perlu kita berikan perhatian sebenarnya. Okay. So ini current, ini previous. Tapi dalam current structure ni terbahagi kepada dua structure pula. Yang running sekarang ni ialah uptrend, okay, dalam skala yang long term punya, yang besar punya. Tapi yang minor dia pula downtrend, dan downtrend ini berlaku kerana apa? Sebab dia nak completekan pergerakan retracement yang masih lagi belum berlaku di sini. Okay. Baik. So sekarang ni nak plot yang ni macam mana dia nak terjun, dia nak naik dan sebagainya. Kita turun time frame H1. Kita buat lagi halus, lagi nipis, lagi kemas. Okay. There you go. Okay. So saya start dari sinilah. Saya start dari sini. Sebab ini daily, ini H4. Okay. Baik. So kalau kita perhatikan dekat sini ada satu kedudukan RBS yang masih lagi belum berlaku retracement. Dekat sini ada. Dekat bawah ni pun sama. Ada juga. Okay. Okay. So uptrend. Downtrend. High. Low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Then target dia terjun ke bawah. Okay, ni dia dah batalkan. This is the first pit stop untuk dia. Okay. Tapi yang ni retracement belum berlaku lagi ni. Dekat sini. Okay. Sekejap Daily. Kita tengok daily sekejap. Okay. Ni daily. Okay. Ni H4. Okay. Okay. Some point yang saya nak share. Bila mana kita buka, kita tengok dekat daily, RBS dia dekat sini. Okay. Walaupun ini merupakan 2 point, iaitu high untuk struktur yang saya tengah sketching sekarang ni. Tapi ada satu lagi RBS dekat bawah ni yang masih lagi belum berlaku retracement. So bagi mereka yang low risk trader, okay, this is the aiming point. Tapi entry-nya dekat bawah. Okay, dia tak entry dekat atas. Okay, H1 pula. Sama juga case dia. Okay, this is the point yang kita target. Tapi aim dia dekat mana? Dekat bawah. Bukan dekat atas. Dekat sini. Okay. Sebab dia nak meminimalkan risiko dia. Okay. Baik. So sekarang ni nak buat target. Okay, nak buat target. Saya masalah dia tu lah. Lost focus tu cepat. Kadang-kadang dalam seminit 2 saya boleh lost focus. Okay. Tak tahu. Tak tahu apa masalah dia. Mungkin nak kena pergi jumpa doktor ke apa ke. Okay. Okay. Kadang-kadang saya record. Sebab dah lama tak buat sharing. Lepas tu dia tengah-tengah record tu, okey lah. Dah record apa benda semua. Then for sudden nak tunggu dia buat rendering lah. Kan? Nak tunggu video rendering apa semua. Lama sangat lah. Padam. Dan saya padam je terus. Itu masalah saya. Mungkin masalah perangai lah kot. Bukan masalah otak ke apa ke. Okay. Okay, dia dekat atas ni. Tapi seriously kalau kata nak uploading, dia nak kena ada minat lah. Dia nak kena ada minat lah. Dia nak kena rajin. Okay. Bila saya datang mood saya nak menganyam, saya panggil benda ni menganyam. Nak sketching, nak melukis. Dan saya akan buat proper lah. Saya akan buat kemas lah, cantik kan. Sebab ada proper kata apa? Ada proper lukisan dan sebagainya. 107 757. 107 757. Okay. Sorry. Close 107. Betul lah. Close. Oh sorry. Open 107 741. 741. Okay. 741. Okay. Dan okay. Yang ni pun sama. Alamak. Silap.
107741. Okey. Tapi jangan risaulah guys, insya-Allah video ni saya tunggu dia rendering sampai habis lah insya-Allah. Jangan risaulah Penat dah aku bercakap ni, tiba-tiba tak record apa, tiba-tiba buat setengah jalan kan. Mau aku baling laptop ni kan. Okey. So yang ni dah berlaku retracement. Okey, single pixel sebab dia dah berlaku retracement kat bawah tu. Selesai. Sebab rendering ni lama gila. Saya kadang-kadang dekat-dekat sejam. Aku tension nak tunggu. Nak upload video 15 minit. Render sampai sejam. Apa cerita. Okay, so sepatutnya dia retrace ke atas ni. Tapi masih lagi gagal. Okay, nampak tak? Dia dah membatalkan 2 SBR dekat sini. This is the next SBR. But the price should be go here. Okay. Then terjun ke bawah lah. Okay. Kalau korang rajin, korang nak monitor dia punya step by step terjun tu, ikut korang lah. Saya malas. Okay. Baik, selesai dekat situ. Okay. So, ini cara dia lah. Ini cara yang Bada punya style, Bada punya konsep. Okay. Supposed to be, yang ni ada floating, yang ni pun ada floating. Okay. Tapi yang paling cantik sekali nak buat example untuk case Euro USD ni sebenarnya pada saya dekat time frame daily lah. Okay. Kita ada current, kita ada previous, kita ada potential point of pullback dan sebagainya. Okay. Yang ni pun cantik juga, tapi yang ni saya hanya boleh memberikan penerangan hanya untuk single structure sahaja. So quite good untuk orang yang baru. Okay. Try fahamkan satu structure dulu. Okay. Sama juga dengan monthly. Okay. Okay. Monthly ni nak kena ubah sikit. Alamak. Sekejap Okay. So, monthly ni kita ubah sikit. Okay. Alamak. Okay. Sini. Okay. Dua kemungkinan yang ada lah. Dua kemungkinan yang ada, sama ada dia ke sini ataupun ke sini. Dan ada juga kemungkinan yang dia pergi dekat sini. Nampak tak? Weekly ni. Nampak? Kalau saya semak marking, macam contoh sekarang ni dekat time frame monthly, ada marking weekly, saya tak check dah. Saya akan hantar balik dekat student. Saya cakap buat lain. Redo. Normally saya akan komen macam tu je. Redo. So kadang kalau kata in future, sebab kita akan run kelas bulan 6 ni, siapa-siapa yang saya text reply saya redo, check balik visualization. Kadang-kadang sebenarnya sebab tu je. Kadang-kadang sebab salah warna. Okay. So tu dia. Okay. Untuk Euro USD, andaiannya dia akan terjun ke bawah dulu based on time frame daily, insyaAllah. Okay. Then kita tengok H4. Okay. So ni apa yang berlaku dekat H4. Ada dua SBR yang dia tengah sangkut sekarang ni. Tapi most probably dia tengah test yang ni lah. Okay. Dan H1 pula. Okay. Dia dah buat structure daripada atas ni. This is the point of pullback. This one is the point of retracement. Okay. Itu beza dia. Okay. Pullback ni apa, retracement ni apa. Kau masuk kelas lah kalau kau nak tahu. Potential point of pullback kat sini. Kat atas ni. Visualization dah cantik. Okay. Potential point of retracement kat sini. Okay. Dan selesai. Okay. So saya kira setakat tu dulu untuk Euro USD. Memang tak ada dah lah untuk GU ke apa ke. Sorry lah. Nanti saya akan share template dalam grup. Okay, sekian saja untuk kali ni, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Siapa nak join kelas, boleh PM dengan Abang Asma ataupun Tuan Yusri kita, insyaAllah. Assalamualaikum. Bertemu pada webinar pertama, iaitu 1 hari bulan Jun, hari Rabu nanti. Assalamualaikum dan selamat malam.